Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Awani 7.45 bermula sekarang dan ini tajuk utama kami malam ini. Ketua Menteri Sabah yang baru nafi UMNO tak puas hati. Jurang ekonomi di Sabah lebih mudah diselesaikan. Juga Mahkamah Syariah perlu utamakan penggunaan teknologi. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyarankan agar pentadbiran Mahkamah Syariah di negara ini memberi keutamaan kepada penggunaan teknologi. Beliau berkata pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang menyaksikan sebahagian besar sektor penting negara ini ditutup bagi mengekang penularan COVID-19 turut memberi impak kepada sistem perundangan tersebut. Perdana Menteri berkata banyak perkara yang boleh dipelajari daripada episod pandemik COVID-19, termasuk bagaimana memastikan institusi kehakiman termasuk perundangan syariah terus berjalan dengan lancar. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi baru mestilah diberikan keutamaan oleh pentadbiran Mahkamah Syariah. Pada hemat saya, pengalaman yang kita perolehi daripada episod pandemik COVID-19 menunjukkan bahawa penggunaan teknologi merupakan satu kewajipan. Tanpa teknologi, pentadbiran sistem kehakiman Islam boleh terencat dan seterusnya menghalang pelaksanaan keadilan yang merupakan suatu tuntutan agama. Ini adalah sebahagian daripada norma baru dalam pentadbiran kehakiman Islam yang mesti diberikan tumpuan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara 2020 pada Selasa. Persidangan 3 hari yang bermula semalam itu menyaksikan tokoh-tokoh perundangan Islam Malaysia dan negara serantau membentangkan kertas kerja mereka mengenai cabaran dan penyelesaian yang boleh diserap dalam norma baharu. Antara nama-nama besar yang menjadi tumpuan ialah Ketua Hakim Syar'i Brunei, Pehin Seri Awang Salim Besar, Presiden Kanan Mahkamah Syariah Singapura Alfian Yasrif Kuchit dan Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Indonesia Dr. Amran Suadi. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata kerajaan telah mengambil pendekatan mengimbangi keperluan melaksanakan perintah agama dengan keperluan menjaga nyawa ketika memperkenalkan prosedur operasi standard berperingkat sewaktu pelaksanaan PKP. Ujarnya lagi, ia merupakan antara contoh bagaimana dua prinsip maqasid syariah iaitu memelihara agama dan memelihara nyawa dilaksanakan kerajaan dalam usaha melindungi rakyat dari ancaman COVID-19. Ujarnya lagi, ia merupakan antara contoh bagaimana dua prinsip maqasid syariah iaitu memelihara agama dan memelihara nyawa dilaksanakan kerajaan dalam usaha melindungi rakyat daripada ancaman COVID-19. Alhamdulillah pada hari ini masjid dan surau telah dibuka atas sebab kerajaan prihatin terhadap keperluan umat Islam untuk menjalankan ibadah yang merupakan sebahagian daripada prinsip hifzuddin atau memelihara agama ini. Namun prinsip ini diseimbangkan pula dengan prinsip hifzun nafs atau memelihara nyawa. Kerana itu walaupun masjid dan surau telah dibuka dan solat berjemaah termasuk solat Jumaat dibenarkan, para jemaah mesti mengamalkan norma baru. Banyak lagi prinsip maqasid syariah yang dapat dihuraikan dalam konteks norma baru, khususnya yang berkaitan dengan pentadbiran kehakiman dan perundangan Islam yang saya percaya akan dibincang dan dibahas secara mendalam oleh saudara dan saudari sekalian dalam persidangan ini. Prinsip-prinsip ini termasuklah memelihara akal atau hifzul aqli. Baik, perkembangan seterusnya, semalam Operasi Benteng berjaya melakukan tangkapan melibatkan 29 orang pendatang asing tanpa izin atau parti dan juga 2 penyeludup. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan memberitahu sebuah bot dan 4 kenderaan darat turut dirampas. Sehingga semalam seramai 7,389 individu telah ditahan melibatkan 750 tekong, 6,344 parti dan 295 penyeludup.
Ismail Sabri menambah penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna atau KPDN HEP juga telah membuat pemantauan harian ke atas 12 jenis bekalan barangan di 650 premis perniagaan. Dan secara keseluruhannya, bekalan barangan keperluan mencukupi dan mampu menampung keperluan dalam negara. Dua lelaki disyaki penjenayah lemas selepas kereta yang mereka naiki terhumban ke dalam tali air sewaktu dikejar polis di Utan Aji di Kanga pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kanga, Superintenden Wari Q berkata dalam kejadian jam 10 pagi itu, kedua-dua lelaki terbabit berusia 21 dan 25 tahun maut di lokasi kejadian. Sebelum nahas berlaku, kedua-dua lelaki terbabit sedang melarikan diri daripada sekatan jalan raya di Lencongan 2 Kangar dengan menaiki sebuah kereta Honda Civic. Kereta yang dinaiki kedua-dua lelaki itu tidak memberhentikan kenderaan di sekatan jalan raya sehingga memaksa anggota polis mengejar mereka. Dan sewaktu melalui di laluan tepi sungai, kereta terbabit terbabas sehingga terhumban ke dalam tali air sebelum tenggelam. Orang ramai yang melihat kejadian terbabit bergegas ke tali air terbabit untuk mengeluarkan dua lelaki itu. Sewaktu dikeluarkan, kedua-dua lelaki itu dalam keadaan tidak sedarkan diri. Mereka disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pegawai perubatan yang tiba jam 11.40 pagi. Hasil pemeriksaan kereta yang mereka naiki mendapati kereta terbabit adalah kereta curi dan ia dilaporkan hilang di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Seterusnya, kegiatan 3 individu termasuk 2 beranak yang dipercayai aktif dalam aktiviti pengedaran dadah bagi pasaran tempatan dan negara jiran akhirnya terbongkar selepas kesemua mereka dicekup minggu lepas. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Melaka, Superintenden Zulkifli Rashid berkata kesemua mereka berusia 27 hingga 56 tahun diberkas dalam 2 serbuan berasingan di Kelebang Kecil, Melaka dan Pontian di Johor. Bertindak atas maklumat dan risikan, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman dengan kerjasama JSJN Melaka menahan seorang kontraktor berusia 56 tahun bersama anak lelakinya berusia 27 tahun di ruang parkir sebuah pangsapuri di Kelebang Kecil. Siasatan lanjut terhadap 2 beranak itu kemudian menemui 50 bungkusan serbuk teh di 2 buah kereta di lokasi berkenaan yang disimpan di bahagian tempat duduk penumpang dan but kereta. Penahanan 2 beranak itu kemudian membawa kepada tangkapan seorang lagi lelaki berusia 49 tahun yang merupakan penganggur di Pontian, Johor. Pada 25 September 2020 lebih kurang jam 7.40 malam hingga 8.40 malam, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman telah membuat serbuan di kawasan Kelebang Kecil, Melaka Tengah, Melaka dan Benut, Pontian, Johor, di mana pihak polis telah berjaya menangkap 3 lelaki tempatan serta merampas sejumlah dadah disyaki syabu. Tangkapan 3 lelaki berumur di antara 27 tahun hingga 56 tahun, di mana rampasan dadah jenis syabu iaitu sebanyak 51,845 gram dadah disyaki syabu. Nilaian keseluruhan rampasan dadah adalah 2.5 juta. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka di Bukit Beruang pada Selasa. Kesemua suspek mempunyai rekod lampau berkaitan dadah dan ujian saringan air kencing didapati positif. Mereka ditahan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan direman 7 hari sehingga 2 Oktober depan.
Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di Rumah atau HSO atau dalam bahasa mudahnya kuarantin di rumah bukan pilihan terbaik dalam mengawal penularan COVID-19 melibatkan mereka yang baru pulang dari Sabah. Pakar epidemiologi Profesor Datuk Dr. Awang Bulgiba Awang Mahmud berkata langkah yang paling baik adalah kuarantinkan mereka di pusat kuarantin seperti yang pernah dilakukan sebelum ini. Terima kasih kerana menjemput saya. Menurutnya, Malaysia pernah mempunyai pengalaman virus merebak dengan cepat disebabkan ada individu tidak mematuhi perintah kuarantin di rumah. Beliau turut mencadangkan dua perkara yang boleh dilakukan bagi memastikan HSO dapat dikuatkuasakan dengan lebih berkesan. Pertama, apabila pesawat itu tiba daripada Sabah misalnya, sebab HSO ni untuk orang yang kembali daripada Sabah ke Semenanjung, ke Sarawak dan sebagainya, maka penumpang tersebut sepatutnya dibawa terus daripada pesawat, tak payah masuk ke terminal sebab mereka tidak perlu urusan immigration. Terus dibawa ke pusat yang tertentu, misalnya di AKEP, di Nilai dan sebagainya, di mana saringan boleh dilakukan. Jadi ini akan mengurangkan kesesakan misalnya di lapangan terbang dan staf tersebut tidak payah nak proses dalam keadaan yang sempit dan sebagainya. Kedua, ujian tu boleh dilakukan, saya rasa kena buat dua calitan, dua swab. Satu swab kita buat RTK antigen, itu keputusan di mana boleh dapati dalam masa setengah jam. Kedua, swab itu boleh dihantar untuk tujuan RT-PCR. Kuarantin di pusat kuarantin adalah langkah terbaik kerana tidak semestinya semua yang diarahkan menjalani HSO dapat mematuhinya dengan baik. Dalam pada itu, Awang Bulgiba juga mencadangkan pengembara yang pulang dari Sabah sebelum 27 September 2020 juga perlu menjalani saringan COVID-19. Jadi sesiapa yang kembali ke Semenanjung ataupun ke Sarawak daripada tarikh 16 ataupun 17 September sehingga 26 September itu sebenarnya sepatutnya menjalani saringan RT-PCR juga. So memastikan mereka tidak menjadi sumber jangkitan untuk COVID-19. Sebab sudah ada kes. Jadi bukan tidak ada kes. Sudah ada, saya kira, lebih dari 10 kes yang berasal daripada Sabah. Anda sedang menonton Awani 7.45 dan untuk setengah jam akan datang, ini tajuk utama kami. Politik berasaskan kaum perlu dihentikan. Dua portfolio kanan Sabah bertukar. Satu lagi kes baru COVID-19, 73 di Sabah. Amalan politik berasaskan kaum perlu dihentikan di negara ini yang boleh menjejaskan hubungan antara masyarakat di Malaysia. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata pihaknya mengakui terdapat beberapa kenyataan khususnya di media sosial yang mampu mengguris sensitiviti setengah kelompok masyarakat. Saya berpendapat hal seperti ini tidak boleh berterusan. Mesti ada satu usaha dibuat supaya walaupun tak boleh dihapuskan secara keseluruhan, bagaimana sekalipun kita akan sedar bahawa di dalam negara kita ni kita mempunyai masyarakat pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai keturunan, masing-masing ada sentimen masing-masing. Tapi walaupun begitu, yang penting dia tidak harus membawa kesan yang tidak baik. Malaysia adalah negara yang bermasyarakat majmuk dan mempunyai sentimen tersendiri. Justru isu berkenaan perlu diatasi dengan segera meskipun tidak secara keseluruhan, namun ia perlu diatasi sedaya mungkin. Beliau berkata demikian ketika sesi Balai Rakyat Makmur Bersama di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada Selasa. 3 hari selepas Sabah memilih, hari ini kemulut politik tentang siapa Ketua Menteri akhirnya sudah pun selesai. Seperti mungkin ada yang sedia maklum, Datuk Seri Haji G. Muhammad Noor secara rasminya dipilih menjadi Ketua Menteri Sabah yang ke-16 pagi tadi. Bagaimanapun, selepas lebih 3 jam istiadat angkat sumpah di Istana Negeri, beliau melakukan perubahan kepada 2 portfolio kanan Kabinet Negeri. Ia membabitkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan dan juga Kementerian Pembangunan Infrastruktur.
Sabah. Portfolio Kementerian Pembangunan Infrastruktur Sabah akan digalas oleh Datuk Seri Bung Mokhtaradin yang juga Timbalan Ketua Menteri Sabah 1. Manakala Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Menteri Kewangan 2 akan dipertanggungjawabkan kepada Datuk Seri Masidi Manjun yang juga Timbalan Ketua Pimpinan Bersatu Sabah. Tiada masalah yang suap tu. Cuma saya ingin Datuk Masidi membantu saya kerana latar belakang beliau yang berpengalaman dalam bidang kewangan dan ekonomi. Saya memerlukan beliau untuk membantu, terutama kita berdepan dengan COVID-19 dan keadaan ekonomi yang agak tidak berapa baik akibat pandemik ini. Beliau berkata demikian pada sidang media pertama di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah pada Selasa. Selain itu, Haji G menjelaskan keputusan pertukaran dua portfolio itu dipersetujui semua parti dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS. Ditanya adakah tiada perbincangan awal dalam kalangan GRS hingga berlaku perubahan di saat akhir, ini jawapan Haji G. Kita ada perbincangan tetapi kerana ada pertambahan kerja untuk satu menteri kita, jadi kita telah buat perubahan sedikit. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji G. Muhammad Noor juga menafikan dakwaan bahawa ada pemimpin UMNO dan Barisan Nasional yang tidak berpuas hati mengenai agihan portfolio Kabinet Negeri yang baru ini. Itu tidak betul ada. Ini UMNO ada sini. Datuk jadi tidak timbul itulah. Dan selepas itu, Datuk Seri Haji G menzahirkan ucapan terima kasih kepada ADUN yang memberi sokongan kepada beliau untuk memimpin Kerajaan Negeri Sabah. Jelas Ketua Menteri Sabah yang baru itu, fokus utama ketika ini adalah untuk membolehkan penubuhan kerajaan baru secara tertib dengan kewujudan mandat yang jelas. Sesungguhnya saya adalah Ketua Menteri kepada Kerajaan Negeri yang inklusif dan akan memberikan sepenuh khidmat kepada semua rakyat di Sabah tanpa mengira perbezaan latar belakang dan pegangan politik mereka. Amanah dan tanggungjawab ini amat besar dan mencabar. Dan turut mengangkat sumpah pada istiadat berkenaan pagi tadi ialah 3 timbalan Ketua Menteri. Mereka ialah Pengerusi Barisan Nasional Sabah Datuk Seri Bung Mokhtaradin sebagai timbalan Ketua Menteri pertama. Beliau juga akan memegang portfolio Menteri Pembangunan Infrastruktur. Timbalan Ketua Menteri Sabah 2 adalah Presiden Parti Solidariti Tanah Airku atau STAR, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan, yang juga akan memegang jawatan Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Manakala naib Presiden Parti Bersatu Sabah PBS, Datuk Dr. Joakim Gunsalam pula dilantik sebagai timbalan Ketua Menteri 3. Dr. Joakim turut memegang jawatan Menteri Perdagangan Perindustrian. 2 Menteri Kanan turut dilantik awal hari ini dan mengangkat sumpah pada istiadat yang sama. Kedua-dua mereka ialah Timbalan Pengerusi Parti Bersatu Malaysia, Datuk Masidi Manjun, dan Setiausaha Agung PBS, Datuk Jahid Jamim, yang masing-masing dilantik sebagai Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Menteri Keuangan 2 dan Menteri Pembangunan Luar Bandar. Pembangunan di Sabah serta isu jurang ekonomi penduduk di luar bandar menjadi lebih mudah di bawah Gabungan Rakyat Sabah yang selari dengan Kerajaan Persekutuan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengakui masih terdapat jurang pembangunan dan taraf sosioekonomi melibatkan penduduk Sabah dan penduduk di Semenanjung. Saya rasa sukacita lah kita dah menang kat Sabah tu. Tak tepuk tangan pun tak apa, politik. Memudahkan lagi proses. It's not that because it is opposition is difficult, but dengan itu maka kita akan lebih mudah merancang duduk bersama-sama. Demikian juga di Sarawak. Ya, dan ini rasa saya satu daripada cabaran yang akan kita lihat secara terperinci untuk tempoh-tempoh yang akan datang. Ketidaktentuan politik sudah pun selesai di Sabah, tapi kita risau mungkin ada ketidaktentuan COVID-19 kerana PRN yang berlangsung pada Sabtu lepas membangkitkan kerisauan baru berkenaan dengan situasi penularan COVID-19 di negeri itu. Sudah pun menjadi negeri yang paling teruk terjejas setakat ini. Kita lihat melalui kluster di Sabah. Pada 1 September lepas, kluster Benteng Lahad Datu, Benteng LD
dikenal pasti pada ketika itu mempunyai 7 kes. Kita lihat graf ini, 3 hari kemudian kluster Benteng LD sahaja sudah mempunyai 170 kes. Kemudian 12 September, kluster Benteng kesnya meningkat kepada 381. Kemudian dikenal pasti pula satu kluster baru, kluster laut dengan 4 kes. Hanya 8 hari kemudian, kluster Benteng sudah pun mencatatkan 578 kes dan 3 kluster baru ditemui, iaitu Bakau 4 kes, kluster Pulau 15 kes dan kluster Selamat ada 7 kes. 23 September pula menyaksikan kluster Benteng LD jumlah kesnya meningkat kepada 729. Kemudian kluster baru Bangau-Bangau dikenal pasti dengan 13 kes, kluster Laut 12 kes dan kluster Pulau juga meningkat kepada 37 kes. Dan beberapa hari lepas, 26 September, kluster Benteng sudah ada 776 kes. Kluster Bangau 161 kes, kluster Laut 24 kes, kluster Pulau dan Selamat masing-masing 27 ataupun 37 dan 25 kes. Kluster Bakau 4 kes dan 2 pula kluster baru iaitu kluster Udin mencatatkan 3 kes dan kluster Quarters 5 kes. Trend peningkatannya meningkat di Sabah. Kemudian semalam kluster Benteng LD kesnya sudah pun mencecah 873. Bangau-Bangau sudah mencatatkan 225 kes, kluster Pulau 49 ditambah pula dengan kluster baru ditemui kluster Buang Sayang 9 kes. Hari ini 2 kluster baru dikesan di Sabah saja. Kluster Jalan Bomba sudah ada 3 kes positif dan kluster Jalan Utara 2 kes positif. Jika PRN pada Sabtu lalu akan meningkatkan penularan COVID-19, kita akan menyaksikannya kira-kira 12 ataupun 13 hari akan datang. Kita harap itu tidak akan berlaku. Tapi kerajaan berkemungkinan memuktamadkan pemilihan vaksin COVID-19 menjelang awal tahun 2021. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, data daripada beberapa ujian klinikal vaksin COVID-19 yang kini berada pada fasa ketiga dijangka dianalisa hujung tahun ini. Musti, menurut Khairi, sedang berbincang dengan Kementerian Kesihatan, Kementerian Keuangan dan Jabatan Peguam Negara berhubung implikasi undang-undang dan model perolehan vaksin. Selain itu, Musti turut berbincang terus dengan syarikat-syarikat farmaseutical antarabangsa yang lain untuk pembekalan terus tanpa melalui pelan peruntukan vaksin COVID-19 atau Vaksin Global Access atau digelar sebagai COVAX. Mengulas lanjut katanya, rundingan dengan COVAX bagi penyertaan Malaysia di dalam kemudahan tersebut bagi mendapatkan vaksin COVID-19 masih lagi berlangsung sekarang. Antara syarikat yang telah memulakan ujian klinikal terakhir untuk vaksin COVID-19 termasuk Moderna, AstraZeneca, University Oxford dan Johnson & Johnson. Selepas ini, siasat pekerja pusat membeli belah positif COVID-19. Itu Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pihak kementeriannya mengambil maklum mengenai isu pekerja di pusat membeli belah yang dikatakan positif COVID-19. Dengarkan. Baru-baru ini tular isu tentang pusat membeli belah yang mengeluarkan kenyataan tentang pekerja yang disahkan positif COVID-19. Kementerian Kesihatan sangat menghargai tindakan proaktif pusat membeli belah tersebut membantu dalam langkah kawalan dan pencegahan. Namun, untuk makluman semua, Kementerian Kesihatan perlu menjalankan siasatan terperinci sebelum menyatakan sesuatu kawasan sebagai berisiko tinggi ataupun hotspot. Penentuan hotspot adalah berdasarkan lokasi kes positif dan lokasi yang berpotensi menjadi punca penularan jangkitan COVID-19. Kementerian perlu melakukan penilaian risiko dan kadar kebolehjangkitan sebelum menyatakan sesuatu tempat dan kawasan sebagai berpotensi menjadi punca penyebaran virus COVID-19. Kementerian juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang ramai yang telah menggunakan pelbagai fungsi aplikasi MySejahtera, dan kami juga menasihatkan orang ramai agar hanya berkongsi maklumat yang terbukti kesahihannya. Selepas ini, apa sudah jadi dengan laluan basikal biru di Kuala Lumpur? Bertemu kembali, lorong biru yang dikhususkan untuk aktiviti berbasikal suatu ketika dahulu merupakan inisiatif untuk menggalakkan aktiviti bersukan di sekitar ibu negara. Melihat kepada trend masyarakat terhadap sukan itu kebelakangan ini,
sudah tentu laluan berkenaan bermanfaat. Bagaimanapun, tinjauan Esra Awani mendapati lorong itu kini hanya menjadi ruang meletakkan kenderaan. Ini laporan istimewa wartawan kami, Hilmi Malik. Saksikan. Apa sudah jadi dengan laluan biru berbasikal di ibu kota ini yang suatu ketika dahulu menelan belanja jutaan ringgit, dan melihat kepada trend berbasikal yang semakin mendapat tempat di kalangan masyarakat pada kali ini, adakah laluan ini benar-benar berfungsi, dan khususnya dari segi aspek keselamatan, atau ia sekadar satu pembaziran? Aktivis keselamatan jalan raya Syarim Tamrin berkata terdapat isu melibatkan lorong berkenaan yang dikatakan masih belum diwartakan. Isu itu dilihat mampu memberi kesan kepada penguatkuasaan undang-undang. Kita kena lihat juga dari segi perundangan ataupun pelindungan insurans. Jika apa-apa terjadi kepada penunggang basikal di atas lorong tersebut, adakah ia sudah digesekkan? Adakah ia masih lagi berkonsep kepada kongsi jalan raya bersama pengguna lain, ataupun itu adalah lorong eksklusif? Ia ada tanda soalan yang memang perlu dijawab oleh pakar-pakar perundangan ataupun pihak berkuasa tempatan tentang lorong khas basikal ni. Syarim pada masa sama turut mencadangkan supaya laluan berkenaan ditambah agar dapat digunakan pada tahap maksimum. Kereta dah banyak parking, kena pihak kuasa kena buat saman ke untuk orang tak parking tempat-tempat untuk basikal ni. Sebab sekarang kan dah ramai orang main basikal kan, so perlu benda tu. Memang tak ada pun, so far memang tengok macam dia biarkan je kan. Benda-benda macam ni memang biar je. Biar kereta parking pun tak ada tindakan pun rasanya. Biarkan je. So itu yang kita nampak lah. Tapi tak tahulah dia orang buat tindakan ke tak tahulah kan. Tapi itu tak boleh tu kita ni pakai ni lah. Poli saman. Sebab memang tak boleh parking kan. Sebab basikal itu je dah laluan dia. Dia nak lalu mana lagi? Nak lalu dekat sini bahaya, sana bahaya, situ depan semua bahaya. Itu je lalu yang dia ada. So dia kena lalu dekat situ. Apa seterusnya? Esra Awani akan mendapatkan penjelasan pihak berkuasa. Laporan Hilmi Malik, Esra Awani.
Baik, ikuti lebih banyak berita kami di laman web kami astroawani.com. Juga anda boleh berbuat demikian menerusi aplikasi Astro Awani yang ada di Google Play Store dan juga di Apple App Store. Sekian Awani 7.45 untuk malam ini. Saya Luqman Haris. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, salam hormat. Kita jumpa lagi.